Pandemik COVID-19 memberikan kesan kepada masyarakat global. Setiap kerajaan di dunia mengambil tindakan terbaik melindungi rakyatnya bukan sahaja di negara sendiri, malah turut berada di negara asing. Malaysia tidak terkecuali melakukan repatriasi dan evakuasi rakyat tercinta, sama ada pelajar, pelancong, pekerja, pelabur, ekspatriat, perwakilan kerajaan dan sebagainya. Lebih 457,000 rakyat Malaysia dilaporkan berada di luar negara, namun bukanlah semuanya ditafsirkan sebagai terkandas. Ikuti wawancara bersama Ketua Pasukan Petugas COVID-19 Wisma Putra, Kementerian Luar Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah. Jadi kita tahu apabila berlaku keadaan sedemikian, pelbagai masalah yang timbul, yang dihadapi oleh kebanyakan ataupun ramai rakyat Malaysia di luar negara. Jadi memainkan peranan Kementerian Luar Negeri sebagai satu agensi kerajaan yang perlu membantu, memudah cara dan menyelaras apa yang perlu dilakukan terhadap rakyat Malaysia di luar negara ini, maka satu pasukan petugas COVID-19 Kementerian Luar Negeri ataupun dipanggil Task Force COVID-19 Task Force Ministry of Foreign Affairs, kita dah tubuhkan sejak 15 hari bulan Mac lagi, iaitu 3 hari sebelum Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan oleh YB Perdana Menteri. Jadi peranan pasukan petugas COVID-19 Kementerian Luar Negeri ini kita khususkan. Yang pertama, untuk memantau situasi pandemik di seluruh dunia. Yang mana kita tahu selepas Malaysia, Singapura dan beberapa negara lain, setiap buah negara telah menunjukkan jumlah jangkitan dan merekodkan jumlah jangkitan yang meningkat. Jadi tugas kita memantau. Yang kedua, apabila Perintah Kawalan Pergerakan diumumkan oleh Malaysia, dalam masa yang sama juga, dalam tempoh yang hampir sama, pelbagai negara mengumumkan langkah yang sama, iaitu mengenakan sekatan pergerakan, penggantungan perkhidmatan penerbangan dan lain-lain. Okay. Jadi apabila perkara tersebut berlaku, maka rakyat Malaysia yang ketika itu berada di luar negara tentunya menghadapi masalah terkandas. Apabila penggantungan penerbangan dilaksanakan, mereka mungkin sedang bercuti, melancong dan sebagainya, terkandas dan tidak mempunyai cara untuk pulang ke Malaysia. Pasukan petugas tadi juga mempunyai mandat untuk melaporkan kepada mesyuarat menteri-menteri, mesyuarat khas menteri-menteri mengenai COVID-19 yang ditubuhkan oleh kerajaan dan bermesyuarat pada setiap hari pada satu ketika dahulu, dan juga mesyuarat jawatankuasa teknikal COVID-19 yang dipengerusikan oleh Majlis Keselamatan Negara. Jadi kita mengarahkan semua perwakilan Malaysia di luar negara untuk yang pertama mengenal pasti siapakah yang rakyat Malaysia yang terkandas, di manakah mereka terkandas. Ada yang terkandas di lapangan terbang, ada yang terkandas di dalam sebuah negara itu dan tidak boleh keluar, bahkan ada yang terkandas di antara dua buah negara. Keadaan ini berterusan sepanjang hari, sepanjang masa untuk beberapa ketika. Sebab itulah pasukan petugas yang ditubuhkan ini beroperasi selama 24 jam. Kerana seluruh dunia beroperasi 24 jam, walaupun kita tengah malam di sini, mungkin di Amerika atau di Latin Amerika, mereka waktu siang dan cuba mencari jalan, mendapatkan panduan ataupun perbincangan bagaimana untuk membawa mereka pulang ke Malaysia. Kita menyelaras mengenal pasti dahulu
kemudian memikirkan cara bagaimana untuk membantu mereka pulang ke Malaysia. So yang pertama, kita klasifikasikan contoh mereka yang amat memerlukan bantuan, terutamanya yang rakyat Malaysia yang berada di luar negara untuk jangka masa pendek. Mereka ni melancong. Contohnya melancong selama 3 hari atau 7 hari. Apabila mereka bersedia sedia untuk pulang, mungkin duit dah habis masa itu, tapi ada tiket sahaja, dan mereka itu tidak dapat pulang dan mereka akan terus terpaksa berada di negara atau lokasi tersebut. Jadi kita cuba bangunkan cara macam mana untuk mereka dibantu supaya mereka dapat pulang. Pada peringkat awalnya, pasukan petugas Kementerian Luar Negeri dengan koordinasi perwakilan kita di luar negara telah mengenal pasti seramai 8,361 orang rakyat Malaysia pada ketika itu yang kita boleh klasifikasikan sebagai terkandas. Jadi yang kita tahu yang jumlah 8,361 ini merupakan kategori yang kritikal dan semi kritikal. Maksudnya mereka ini kita tidak boleh sustain untuk tempoh yang lama. Apabila mereka melancong, mungkin mereka cukup saja untuk makan minum untuk satu tempoh. Selepas itu mereka perlu pulang atau menghadapi masalah. Kita tidak mempunyai untuk keupayaan untuk membayar penginapan mereka di hotel atau di tempat-tempat yang tertentu. Jadi setakat ini sehingga pada tarikh 17 Jun 2020 ini kita telah berjaya membawa balik seramai 20,965 orang rakyat Malaysia daripada luar negara. Alhamdulillah sehingga sekarang kita mempunyai daripada jumlah 8,000 tadi, 8,000 lebih tadi, hanya berbaki 109 sekejap ya. 193 orang yang pada peringkat kritikal masih berada di luar negara sana, dan 189 orang antara daripada 193 tadi berada di India, iaitu ahli kumpulan jemaah tabligh lah yang dilaporkan ditahan oleh pihak berkuasa India, dan bakinya bertaburan di negara Afrika. Kerana negara Afrika ni masalah dia ialah jarak antara benua Afrika dengan Malaysia agak jauh, dan apabila penggantungan penerbangan dilakukan, jadi untuk membantu mereka amat sukar. Jadi mereka tu dan dinasihatkan untuk terus berada di sana dengan bantuan-bantuan asas diberikan oleh kerajaan dengan melalui perwakilan kita di sana. Jadi selain daripada itu, dalam kategori yang kurang kritikal, kita masih ada lagi lebih kurang dalam 434 orang rakyat Malaysia di luar sana yang mungkin boleh sustain ataupun boleh mampu untuk menanggung kos sara hidup mereka sementara perkhidmatan penerbangan ini dimulakan balik, ataupun apa-apa cara yang kita boleh fikirkan untuk membawa mereka pulang ke Malaysia lah. Malaysia terkandas tapi kurang dari segi kurang kritikal, kebanyakan mereka bekerja di sana kemudian tamat tempoh pekerjaan. Sebagai contoh,
Antara mereka yang dilaporkan seperti 30 orang rakyat Malaysia di Nigeria atau di Lagos, Nigeria, yang mana mereka itu tamat perkhidmatan selepas bertugas di sektor oil di pelantan minyak contohnya, dan mereka ini sepatutnya dijadualkan pulang pada bulan April, tetapi oleh kerana penggantungan penerbangan dan tidak ada penerbangan lain yang melakukan penerbangan ke sana, jadi mereka tu telah terkandas selama 2 bulan. Namun demikian mereka itu dalam keadaan baik, mereka mempunyai tempat tinggal yang disediakan oleh majikan dan sebagainya. Jadi harapan kita ialah untuk membantu seramai mana rakyat Malaysia yang masih terkandas di luar negara ini, dengan apa cara yang kita boleh lakukan. Bila kita mengarahkan perwakilan-perwakilan kita untuk mengenal pasti rakyat Malaysia yang terkandas, mereka melakukan pemantauan dan juga pengumuman. Biasanya diletakkan di dalam laman web mana-mana perwakilan supaya rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan atau terkandas di negara-negara yang tertentu supaya berhubung dengan pejabat perwakilan Malaysia di sana. So mereka melakukan pendaftaran, so kita bangunkan satu database untuk mereka mendaftarkan diri sebagai terkandas, dan mereka mendaftarkan diri sebagai terkandas, dan selepas daripada itu kita melakukan soal selidik terhadap mereka sama ada mereka ini masih mampu untuk terus berada di sana atau membuat pilihan untuk berada di sana. Ramai juga yang membuat pilihan untuk terus berada di sana sementara menunggu penerbangan ataupun perkhidmatan penerbangan itu dimulakan semula. Ramai yang mengambil langkah demikian dengan harapan COVID-19 ataupun wabak COVID-19 ini boleh diatasi pada masa yang dalam masa yang singkat. Kerjasama dengan negara lain. Yes, kita kita mempunyai satu keadaan di mana kekuatan hubungan dua hala dengan sebuah negara itu menyebabkan bantuan yang diberikan oleh mereka lebih orang kata lebih baik, termasuk menanggung kos penerbangan. Sebagai contoh, kerajaan Arab Saudi apabila meskipun Arab Saudi menghantar penerbangan mereka ke Kuala Lumpur untuk mengambil rakyat mereka di sini ataupun untuk membawa balik, tetapi kerajaan Arab Saudi telah bersetuju menanggung kos penerbangan atau tidak mengenakan tambang kepada rakyat Malaysia tu untuk 2 penerbangan yang dikelolakan oleh kerajaan Arab Saudi. Rakyat Malaysia yang pulang melalui penerbangan tersebut mendapat tambang percuma. Dan seperti yang saya sebutkan terdahulu, contohnya negara Brunei juga memberi tambang percuma ataupun tidak mengenakan cas, bukan tambang percuma, tidak mengenakan cas apa-apa terhadap mereka. Dan jadi kerjasama seperti ini kita berikan juga kepada negara-negara yang tertentu, sebagai contoh kepada negara Thailand, kepada negara Brunei yang dalam bilangan lebih kecil. Apabila satu penerbangan yang ditaja ataupun jadi rakyat Malaysia tidak memerlukan
tidak dikenakan charge apa-apa, jadi kita memberi peluang atau kerjasama itu kepada rakyat negara-negara ini supaya mereka tidak perlu membayar kos penerbangan. Jadi kita lakukan juga sebagai tanda kerjasama yang erat pada negara.